Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua, terutama kepada pensyarah saya yang dikasihi. Saya Hakim Lutfi bin Aminuddin dari semester 1 Sains Sukan dan Kejuruteraan dari Grup B UBM. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk isu semasa, iaitu peranan dan cabaran rakan perhantar di Malaysia semasa COVID-19. Kenapa saya memilih tajuk ini untuk dijadikan pembentangan? Amat menarik sekali dikatakan. Ini adalah kerana seperti semua sedia maklum bahawa 18-2020 bekas Perdana Menteri kita yang amat berbahagia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP daripada 18 Mac 20 hingga 31 Mac 2020. Perintah tersebut telah mengawal atau menyekat banyak sektor sehingga menyebabkan golongan-golongan daripada B40, M40 dan juga T20 juga terkesan akibat perintah tersebut. Ini menyebabkan rakyat berhumpas pulas untuk menjadi kehidupan dan membaiki semula kehidupan mereka setelah kehidupan mereka agak terkesan kerana PKP ini, sehingga terpaksa mengeluarkan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP setelah dibenarkan, iaitu iCitra yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita ketika itu sebagai pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi sebagai inisiatif jangka pendek untuk membantu rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Walaupun banyak bantuan serta kemudahan yang kerajaan wujudkan ketika itu, namun rakyat Malaysia masih mengalami masalah kewangan kerana setiap keluarga itu pasti berbeza komitmennya. Oleh itu, beberapa syarikat seperti Grab, Foodpanda, Lalamove telah mewujudkan pekerjaan rakan berhantar sebagai satu sumber ataupun cara untuk memperolehi pendapatan, tidak kira secara sepenuh masa ataupun kerja secara sambilan. Kepada pendengar-pendengar sekalian, rakan perhantar adalah satu perkhidmatan untuk menghantar sesuatu, tidak kira makanan ataupun barangan. Oleh sebab penjagaan jarak yang terpaksa rakyat patuhi ketika itu, mereka boleh menggunakan perkhidmatan ini untuk memudahkan kerja mereka tanpa perlu menempuh jalan raya yang sesak, menyimbatkan juga masa mereka dan mengurangkan risiko gejala COVID dapat berleluasa. Pekerjaan ini bukan sahaja dilakukan oleh pekerja, tapi pelajar juga mengambil kesempatan untuk memperolehi pendapatan untuk membiayai pengajian mereka. Terdapat satu keratan ataupun perkongsian daripada rakan perhantar sendiri bahawa mereka mampu menjana RM4,000 sebulan. Maka tak peliklah jika pekerjaan ini telah membantu banyak rakyat yang terkesan. Setiap pekerjaan pasti ada cabarannya masing-masing. Kadang-kadang cabaran tersebut hingga mengganggu ketenangan hati dan minda mereka untuk bekerja. Jadi apakah cabaran seorang rakan perhantar? Disebabkan saya ni sendiri selaku rakan perhantar telah melalui cabaran-cabaran tersebut, izinkan saya berkongsi sedikit. Bagi saya, cabaran pertama yang sering terjadi di Malaysia adalah risiko yang sangat tinggi di atas jalan raya. Menteri Pengangkutan ada berkata dalam satu keratan bahawa 2 daripada 3 kemalangan terjadi di Malaysia adalah daripada syarikat rakan perhantar. Jadi, setiap rakan perhantar haruslah menitik beratkan isu ini. Setiap rakan perhantar haruslah mematuhi undang-undang jalan raya ketika memandu serta menggunakan peralatan yang sesuai seperti pemegang telefon bimbit untuk membaca map ketika mereka menunggang. Rakan perhantar juga haruslah memakai pakaian yang bersesuaian dengan penyelarasan Jabatan Pengangkutan Jalan Raya seperti memakai kasut dan memakai vest memantul cahaya. Di samping memerlukan tidur dari hak yang secukupnya, rakan perhantar juga sentiasa perlu menyervis motor mereka agar motor mereka sentiasa dalam keadaan yang baik ketika mereka bekerja. Seterusnya, cabaran kedua adalah rakan perhantar perlu mempunyai banyak kemahiran untuk menjadi rakan perhantar. Kemahiran yang pertama rakan perhantar perlu adalah pandai dalam membaca peta di dalam Google Map ataupun Waze. Ini adalah kerana ramai rakan perhantar yang sering tersesat ketika menghantar sesuatu barangan di sesuatu kawasan sulit seperti pedalaman kampung dan banyak jalan-jalan sesak dengan bangunan-bangunan seperti di Kuala Lumpur. Selain itu, rakan perhantar perlu menguasai dan bijak dalam berkomunikasi dengan pelbagai orang, tidak kira jua keadaan bangsa, orang luar negara ataupun orang yang buta atau pekak. Jika kemahiran ini tidak dikuasai dengan baik, agak sukar seorang rakan perhantar ingin menghantar barangnya dengan jayanya kerana kadang-kala ada maklumat tambahan yang ingin diberi atau diterima oleh si penerima atau si penghantar barangan tersebut. Hadirin sekalian, walaupun terdapat banyak cabaran yang bakal ditempuh ataupun dilalui oleh seorang rakan perhantar,
Pekerjaan ini sangatlah membantu seseorang itu untuk membaiki kehidupan mereka, lagi-lagi dalam musim pandemik COVID-19. Oleh itu, janganlah kita meremehkan atau merendahkan orang yang melakukan pekerjaan ini. Kita juga harus melayani mereka seperti pekerja-pekerja yang lain, seperti pekerja di swasta dan pekerja di kerajaan. Kesimpulannya, pada pendapat saya yang sebagai seorang rakan pehantar yang bergiat aktif dalam rakan pehantar sehingga kini, ketika ini saya rasa tidak wajar seseorang ingin mengambil pekerjaan ini sebagai satu pekerjaan sepenuh masa atas kerana risiko yang tinggi dan kebajikan yang tidak dijaga oleh kebanyakan syarikat rakan pehantar. Namun pekerjaan ini seharusnya diteruskan dan dipertambah baikkan supaya generasi akan datang dapat melalui kehidupan mereka dengan lebih berjaya daripada generasi sekarang dengan pekerjaan ini. Saya rasa setakat itu saja yang saya boleh bahaskan tentang isu peranan dan cabaran seorang rakan pehantar di musim pandemik COVID-19. Saya agar masyarakat saya dapat memahami apa yang saya cuba sampaikan. Terima kasih atas masa yang diberikan oleh semua pendengar dan juga pesyarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.